Jadi untuk wall thickness ni ketebalan pad lah. Ketebalan pad. Ketebalan dinding pad tu. Maknanya kalau cawan tu, ni thickness ni. Okey. Jadi wall thickness ada beberapa situasi lah. Kalau kat sini kita ada 3 situasi yang akan kita highlight, iaitu pertama adalah uniform. Uniform ni sekata lah. Kedua solid, dan last adalah transition. Jadi untuk uniform wall thickness, dia boleh mengurangkan defect seperti sinking, warping, residual stress dan sebagainya. Uniform ni thickness dia sama lah. Semua part tu thickness dia sama. Dalam satu part thickness dia biasanya contoh apa? Cawan ke, casing handphone dan sebagainya. Ini uniform. Jadi kedua, kita tengok solid and core. Okey, tengok sini solid and core kat sini. Jadi solid ni solid lah, dia tebal lah. Dia tak ada nipis macam thin wall tadi. Kita panggil dia sebagai coring. Coring ingat core. Core and cavity ingat. Core and cavity, term dia core and cavity. So core ni dia solid, ni core. Jadi coring ni digunakan kalau susah kita nak kurangkan volume ataupun mass sesuatu produk. Jadi mungkin part tu memang kena tebal. Tak boleh nak buat lubang ataupun rongga. Sebab tu kita guna sebagai solid, bukannya thin wall. Jadi kebiasaannya bentuk yang solid ni dia kurang kompleks lah. Bentuk dia lebih kurang macam ni, simple bentuk, tak ada bentuk yang terlalu kompleks. Kalau flat macam ni je kan. Jadi injection process tu boleh berlaku dengan cepat lah. So boleh bayangkan kalau benda yang solid macam ni, so kita inject masuk, so dia senang lah nak flow. Sebab dia scatter je semua kan. Jadi dia punya scatter tu boleh menambahkan cycle time, iaitu menjadikan proses injection tu lebih cepat. Ini cycle time semasa proses injection tu berlaku. Dan uniform shrink lah, dan avoid sink mark. Jadi bila dia scatter, part ni kan bila sejuk dia akan kecut, shrink ni mengecut. Jadi shrinkage tu scatter lah, sebab thickness dia scatter. Dan dia boleh avoid sink marks. Lagi satu yang terakhir adalah transition. Okay, nampak ni? Ni apa? Nampak? Jadi kita tengok kat sini ada tiga jenis kategori lah. Poor, good dengan best. Jadi transition ni adalah dalam satu part tu dia punya thickness tu boleh berubah-ubah lah. Mungkin bahagian ni tebal, lepas tu mungkin nipis dan nipis. Jadi kita boleh kategorikan dia sebagai tiga lah, poor, good dan best. Dan kita tengok beza poor, good dengan best ni adalah berapa angle ataupun berapa drastik dia berubah lah. Contoh yang poor ni daripada ni terus dia jatuh bawah, dia terus berubah macam ni dengan cepat lah. Jadi kalau good ni ada angle sikit lah, ada angle, tapi still ada macam kesan kat sini kan, nampak ni. Kalau the best ni dia smooth lah, smooth kita tengok. Ni the best, smooth ni dia punya perubahan wall thickness tu. Jadi tujuan dia salah satu adalah untuk avoid stress concentration. Untuk avoid stress concentration semasa proses berlaku. Untuk injection flow, kat sini kita tengok injection flow. Molten plastik perlu masuk ke bahagian yang tebal dulu lah.
Thin worse. Ni worse. Sepatutnya tebal kat sini. Mana gambar dia ni? Very bad, thick to thin. Bad, thick to thin. Jadi figure ni kita tengok untuk gating system lah. Gating ni untuk proses injection lah. Daripada gate ni dia masuk ke core and cavity punya ni kan. Jadi yang bagusnya adalah aliran molten plastik tu yang bagus daripada yang lebih tebal kepada yang lebih nipis yang lagi bagus. So kat sini figure dia tengok beberapa contoh lah. Yang kalau worst ni dari nipis kepada tebal. Kalau bad daripada tebal ke nipis. Tapi dengan keadaan ni tengok ni keadaan ni. Yang ni dan yang kalau okey dia punya thickness sama lah. Tapi kalau yang thin wall yang bagus, dia thin wall tapi ada ribs dengan bantuan ribs supaya mengelakkan dia punya warpage panggil warpage. Jadi dalam kita mempertimbangkan wall thickness, so ada beberapa perkara lah yang kita kena ambil kira lah. Antaranya adalah application requirement. Okay, application requirement termasuklah mechanical properties lah kita panggil kat sini. Mungkin dia akan melibatkan strength, impact, fatigue or deflection. Jadi kalau benda tu yang benda-benda application dia melibatkan benda-benda ni atau kita kena consider benda ni. Jadi thickness dia tu kita kena buat sesuai lah dengan keperluan application dia. Yang kedua, mold ability. Mold ability ni kita nak tengok, maksud dia adalah mold ability ni kita tengok sejauh mana flow tu boleh sampai hingga dia boleh memenuhi mold tersebut. Maknanya starting daripada dia inject sampailah dia penuh tu mold ability lah. Kemampuan dia nak tu. So berapa jauh, berapa lama. So kita kena consider lah berdasarkan apa? Gate. Berdasarkan gate. So location gate ni ataupun gate design penting lah. Dalam kita design untuk tentukan wall thickness, mold ability. Gate ni kita boleh design. Tapi kita nak design kadang-kadang kita tak boleh ikut design kita. Kita kena tengok keadaan pada mold, keadaan pada part tu sendiri. Jadi mold ability ni maksudnya sejauh mana kita boleh design mold tu. Jadi wall thickness kena relate dengan mold ability. Tak tahu korang faham ke tak ni. Lagi satu agency requirement lah thickness ni. So kita biasa dengar kan barang kalau beli part, contoh apa Tupperware kan, bekas Tupperware, kita tengok compare dengan Tupperware. Jadi kita tengok kat situ thickness pun kita tengok dah berbeza kan. Contoh kalau barang tu barang yang original, mungkin thickness dia berbeza. Jadi agency requirement ni bolehlah kita kata sebagai standard ataupun quality lah. Mungkin benda yang ada brand, so dia punya thickness tu mungkin lagi bagus lah daripada yang kurang brand atau kurang quality.
Okay, next. Okay, kita masuk ke last but not least. Kita tengok recycling plastic for injection molding. Recycle Recycle semua orang tahu kan apa maksud recycle. Jadi recycle ni sudah tentulah untuk kita protect kita punya environment lah. So kita boleh bayangkan plastik ni, penggunaan plastik ni sejak dia dikomersialkan pada tahun 1920 lebih kurang macam tu sampai dah sekarang 2021, berapa tahun tu, berpuluh-puluh tahun lah. Jadi tambah pula dengan plastik injection ni merupakan antara proses pembuatan yang paling utama di dunia. Jadi sudah tentu banyak waste yang terhasil daripada proses ni. Jadi waste ni kita kena concern lah kan untuk kita punya environment. Jadi di kebanyakan negara maju, negara kita pun sebenarnya dia dah concern dah mengenai penggunaan plastik ni. Contoh di Jerman, UK, US. So plastik ni, recycle ni jadi keutamaan. Jadi dia kena ada pro and con lah. Jadi untuk environment memang bagus. Kita tak nafikan untuk environment ni, recycle ni memang bagus. Ni kat sini kita cerita pasal recycle part plastik tu sendiri ni. Kita recycle plastik yang dah guna, kita jadikan dia pellet balik dan kita guna untuk proses plastik injection molding lagi. Jadi antara isu-isu lah, mungkin beberapa isu juga timbul dari segi manufacturing itu sendiri. Antaranya adalah property lah. Property pada part tu dah tentu dia akan berubah lah, mungkin dari segi melting point dan sebagainya. Jadi bila berlaku perubahan ni, dia mungkin akan efek kepada part quality ya. Pada part quality itu sendiri. Jadi bila dah berubah property tadi, property ni contoh melting point, stress, stiffness dan sebagainya lah. Jadi bila dah berubah property, kemungkinan akan berlaku adalah masa nak injection tu mungkin dekat gate ni akan clogging ataupun tersumbat. Itu mungkin boleh berlaku. Jadi bila berlaku clogging ni, daripada kita nak jimat, jadi tersasar lah. Dah clogging, dah sangkut. Lepas tu kena stop production. Mungkin kena tukar material dan sebagainya. Ada benda-benda yang kita kena pertimbangkan lah. Di samping ke memang bagus recycle. Jadi kita kena fikirkan kesan. Kita kena consider lah, bukan kita nak menolak recycle. Dan bila kita nak recycle, benda-benda ni kita kena bear in mind lah. Benda-benda ni akan berlaku dan kita kena ready lah untuk benda ni. Jadi mungkin pellet. Satu lagi pellet. Pellet ni raw material lah sebelum kita masuk dalam mesin yang macam manik tu kan. Pellet tu masa proses recycle, dia mungkin dah bercampur dengan benda-benda lain dah, contaminate. Jadi boleh menyebabkan properties tu juga berubah lah. Mungkin melting point berubah. So bila melting point berubah ataupun dia cepat keras ataupun lambat keras, so dia akan beri kesan kepada gate ataupun flow yang tak sekata lah. Dan daripada situ banyak failure akan berlaku lah pada injector part. Ataupun isu yang timbul daripada recycle ni mungkin kita tengok kat sini pencemaran lah. Contoh part sebelum ni kita guna untuk pest control ke benda-benda yang berkaitan dengan racun. Mungkin benda tu dah tercemar dengan racun. So kita nak guna benda next product. Mungkin next product tu dah terkesan lah ataupun tercemar dengan kesan yang ada sebelum tu. Okay, last adalah kita tengok
Sustainable development aspect in injection molding. Sustainable tahu kan? Sustain ni relate dengan sustain ni, kita sebut sustain relate dengan kita punya environment lah. Nak menjaga environment. Itu maksudnya sustain. Jadi untuk memastikan proses yang injection molding yang ada atau kita pilih, biasanya kita biasanya kat kilang lah, kilang yang besar ataupun kecil pun sebenarnya, kilang besar ataupun kecil, mungkin kita ada certain standard yang perlu diikuti, contohnya ISO 9001. Jadi ISO 9001 ni adalah satu cert lah atau pengiktirafan kepada good way to monitor the production process. Sebab bila ada ISO ni, dia ada SOP dia ataupun prosedur yang perlu dipatuhi. Jadi ISO ni bila satu company dapat ISO certified ni, company tu dapat nama dah. So dapat nama. So dari bila dapat nama ni, dia akan menaikkan standard lah kan. Standard company tu ataupun material tu ataupun kilang tu sendiri. Jadi bila dia memenuhi ni, jadi kita bolehlah anggap dia sebagai sebuah company yang mementingkan ISO. Jadi company lain pun bila tengok ada ISO ni, jadi dia lebih berminat lah. Terutama company-company dari negara maju ataupun company yang ada nama, dia memang mementingkan ISO ni. Untuk waste reduction, mungkin kita recycle, macam kita sebut tadi, recycle. Tapi recycle tu adalah kesan-kesan dia lah. Kalau dari segi production tu sendiri, macam saya sebut tadi lah, produk kesan dia. So kita sekarang tengah bercakap pasal approach for more sustained injection molding. So jangan lost. Kalau lost, tengok balik tajuk apa. Lagi satu mungkin local versus international. So sama ada kita nak pilih local punya material ataupun international punya material. Jadi kalau local, kita panggil kat sini footprint. Footprint ni laluan dia. Footprint ni tapak kaki kan, kesan tapak kaki. Jadi footprint ni maksudnya kalau local, dia punya proses tu tak jauh lah kan. So mungkin transportation dia tak sebanyak yang berlaku pada international. Mana kalau daripada Malaysia, dia nak import daripada China barang tu kan mungkin naik kapal lah biasanya. Jadi sepanjang tu kita panggil footprint lah. Proses-proses yang berlaku daripada kilang nak pergi pelabuhan, nak pergi pada kapal nak masuk pelabuhan balik, tu footprint. Jadi kat situ jadi banyak berbandingan lokal. Beli kat maknanya kilang dekat Batu Pahat, so beli daripada Pasir Gudang kan, dia punya distance footprint tu tak banyak kan. Jadi itu lebih sustain lah berbanding lokal dengan international. Itu maksud dia lah. So kita juga boleh decide lah dengan menggunakan waste minimizing technology. So jadi kita boleh pilih sama ada mana-mana proses yang possible untuk reduce waste dalam kita punya manufacturing process sendiri. Contoh packaging yang lebih ekonomi ataupun ada kaedah-kaedah yang lebih smart kan. Smart solution untuk minimizekan waste tadilah. Jadi tercapailah approach untuk menjadikan injection molding more sustain. Okey, sekian saja untuk tajuk ni. Terima kasih.